Halo guys, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Harap semua sihat-sihat. Saya dekat sini pun alhamdulillah sihat. So hari ni, macam sebelum ni saya pernah katakan, saya akan kuarantin dekat rumah. Sebenarnya bagus kuarantin dekat rumah ni. Adalah masa untuk nak dengan family sikit, dengan anak-anak. Dia punya family bonding tu lebih rapat lagi. Memang handphone tu ketepikan, macam-macam boleh buat. Main kertas lah, main plasticine tu, main teka-teki lah, masak, baking, macam-macam boleh buat. But anyway, hari ni sebenarnya nak buat video reaction, tapi itulah masih tengah memikirkan medium apa yang sesuai untuk saya dan Dr. Kamal. Kebetulan Dr. Kamal pun kena kuarantin juga. Manangkan dah dua-dua dekat rumah, kita nak cuba gunakan masa sebaik mungkin benda-benda yang kita boleh buat bersama, daripada langsung tak buat apa-apa. Sekurang-kurangnya mengisi masa, memberi something manfaat juga. Banyak yang cadangkan berkenaan dengan pakai aplikasi Zoom. Kalau okey, manalah tahu boleh react Romantic Doctor Season 2. Relax, nanti dulu. Saya pun tak sabar nak tengok. Tapi itulah, kalau dah tengok tu susah nak berhenti. Tak apa. So slow. InsyaAllah satu hari nanti. So hari ni mandakan saya seorang, so saya nak buat reaction jugalah. Tapi hari ni reaction kepada video saya sendiri. Itulah, Assalamualaikum tu. Apa khabar? Saya nak tengok komen-komen kat bawah tu. Halo, hai semua. Tak payah tengok lah video kan. Video dah tahu dah. Saya Dr. Rafiq. Masih ingat lagi? Aku pula sedih tengok video aku sendiri. So video yang hari tu ialah COVID-19. Assalamualaikum, apa khabar? Kepada Rafiq yang lepas, Rafiq yang sekarang ingin mengucapkan Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya masih sihat sampai sekarang. Okay, alright. Daripada mana ni? Siapa nama ni? Dok, tolong cadangkan makanan untuk boost imunisasi badan. Bukan imunisasi ya, immunity badan. Immunity badan ni ialah lebih kurangnya nak kata askar lah dalam badan kita. Kalau korang tengok video Cells at Work dekat sini mungkin ada ceritakan dalam tu, immunity badan digambarkan sebagai askar, sentiasa akan nak lawan. Anak saya suka tengok, saya tak boleh tengok kan, nanti kan kantoi lah kan, tengok dulu kan, tak boleh lah tengok dulu. Mungkin satu hari nanti saya akan buat reaction dengan diorang pula. Kalau korang setuju, saya okey, saya jalan je insyaAllah, tak ada masalah. But anyway, untuk boost immunity badan basically senang, simpelnya ialah penjagaan makanan. Dia ada 3 faktor yang utama. Kalau salah, minta kawan-kawan doktor kat luar, kawan-kawan nutrition ke mana-mana yang mungkin perlu nak jelaskan lebih ke apa-apa, tolong komen lah. Tapi yang saya faham 3. Yang pertama, healthy food. Makan makanan yang seimbang, makan makanan yang baik. Yang kedua, regular exercise. Exercise kena ada selalu. Bukan duduk kat rumah langsung tak buat apa-apa, immunity badan tak akan naik macam tu. Lain yang naik, lemak naik je. Dan yang ketiga ialah handle berkenaan dengan emosi dan mental. Itu pun penting. Kalau sini tak boleh nak dikawal dengan baik, yang lain-lain semua akan haywire. Healthy food ni tak perlu nak cari makanan super power ke. Basic prinsipalnya ialah jika anda seorang yang sihat, umur 35 sehingga ke 40 tahun, makan makanan seimbang saja pun dah cukup. Makanan seimbang yang disarankan, yang digariskan dalam guideline oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, badan kita ni perlukan dalam kuantiti yang sedikit saja. Tak perlulah nak pergi keluarkan duit lebih-lebih untuk nak beli suplemen itu, suplemen ini, tambahan itu, tambahan ini. Yang mana kadang-kadang kalau benda-benda tu berlebihan dalam badan akan menyebabkan jadi sakit pula. Boleh jadi liver failure, kidney pun boleh jadi rosak, benda-benda lain pun boleh jadi kacau bilau. Yang paling penting seimbang. Yang keduanya bersederhana, ataupun bahasa Arab dia kita panggil wasatiyah. Dan pelbagaikan makanan-makanan harian. Orang tak sihat mungkinlah kena makan suplemen sebab dia tak sihat. Dan bila dirujuk, dinasihatkan untuk ambil suplemen-suplemen tertentu untuk cuba nak memulihkan keadaan seseorang tu yang tak sihat. Apapun, ingat pesanan saya tadi, untuk boost immunity badan, makan secara healthy, makan secara sihat, regular exercise. Kau nak zumba ke, zumbi ke, TikTok pun boleh. Asalkan korang happy, okey lah, tak ada masalah. Cumanya jangan membodohkan diri dah lah. Yang ketiga, penjagaan mental dan emosi.
Dah, sambung sikit. Ati Zara, Dr. Rafiq, 2-3 hari ni ada beberapa status yang saya tengok di Facebook berkaitan dengan daun neem atau dekat Malaysia ni daun semambu. Oh ni, katanya dapat cegah dari COVID-19. Daun neem tu katanya antivirus. Boleh doktor ulaskan? Anyway, berkenaan dengan daun neem dengan daun semambu, saya ada baca juga. Tapi daripada grup WhatsApp lah. Poin saya kat sini ialah, itu ialah statement beliau. Itu adalah uji kaji yang beliau buat dan mungkin Alhamdulillah untuk beliau berjaya. Tapi untuk nak katakan untuk orang lain berjaya, saya tak boleh nak katakan apa-apa. Sebabnya belum lagi ada kajian sepenuhnya. Untuk nak katakan benda ni dapat cegah, sangatlah tak adil. Dia perlukan ada study dia sendiri, kajian dia sendiri, uji kaji dia sendiri. Tapi senang cerita macam ni lah. Kalau korang dapat kan, makan ni boleh baik, makan tu boleh lawan, makan ni untuk ni. Korang screen capture apa yang orang tu cakap, message balik. Bro, sis, okay, saya ada penyakit ini. Saya dapat message awak gini. Ia mengatakan baik untuk gini. Kebetulan saya ada sakit gini. Saya akan cuba mengikut apa yang anda telah forwardkan seperti ini. Andai kata kalau jadi apa-apa pada saya akan saman. Kemudian tanyalah saya sekali, kalau anda setuju, saya teruskan. Korang boleh saman orang tu andai kata apa yang dia post tu menyebabkan korang sakit. Lama-lama takkan ada orang simply nak bagi tips-tips macam tu lah. Orang takut saman. Orang tak takut kesihatan tu jadi lagi teruk. Terus dia kata, tak adalah, ni pun aku dapat daripada lain. Dah, kau yang bagi. Kau yang bagi maksudnya kau percaya dan kau akui dengan benda tu. So, aku sebagai orang yang mempercayai pada kau, aku ikut juga. Tapi, untuk nak menjaga aku sendiri, aku kena pastikan bahawa apa yang aku ikut ni, andai kata kalau jadi apa-apa, saya akan saman. InsyaAllah tak ada yang berani nak tanggung. Tiba-tiba kita out of nowhere bagi tahu boleh cegah dan silalah semua orang guna. Sangat tak bertanggungjawab. Andai kata kalau cakap benda ni boleh cegah, saya ingin propose kepada KKM untuk buat uji kaji ni, buat kajian seterusnya. That's very good intention untuk nak dapatkan kepastian. Okay. Zamani Ahmad, Dr. Rafiq, boleh tolong cerita tentang kesusahan yang dialami oleh staf-staf kesihatan untuk membantras wabak penyakit seperti COVID-19 ni? Kau punya soalan ni bro, kesusahan ni memang banyak. Bukan kesusahan oleh staf-staf kesihatan saja, kesusahan semua orang. Tapi soalan dia berkenaan dengan staf kesihatan lah. Tak semua orang tahu apa yang berlaku dekat hospital, ward isolasi di peringkat tertinggi Kementerian Kesihatan. Honestly, saya pun tak tahu sebab saya bukan di hospital. Saya juga bukan bahagian kementerian, tapi saya punya kawan-kawan yang ada dekat pejabat kementerian, kerja dekat hospital, klinik kesihatan. Bukan sekadar doktor saja, nurses, MA, PPK, radiografer, pharmacist, lab technician, MLT, semua-semua tu lah. Antara benda yang susahnya ialah sakit ramai yang datang. Kita pun tak tahu siapa yang ada sakit dengan COVID-19 tu sendiri. So risikonya sangat tinggi. Dah lah satu susah nak handle. Yang kedua, pesakit yang datang pun ramai, tenaga kerja tak banyak. Yang ketiga, barang-barang tak cukup, PPE, personal protective equipment, sampai yang ada kena jahit sendiri, sampai ada yang dengan mask pun tak ada, benda-benda lain pun tak ada. Masing-masing pun takut. Ada pula yang tak boleh nak kena balik rumah, duduk dekat hospital, tidur dekat situ kan, esok bangun pagi kerja balik. So kesusahannya banyak. Apa yang kita boleh buat kat sini ialah ikut apa saranan yang disarankan oleh KKM, iaitu pertama, stay safe, stay at home. Yang kedua, jangan sebarkan benda-benda yang tak munasabah, fake news. Yang ketiga, andai kata diminta untuk disaring, siapa-siapalah pergilah buat saringan. Janganlah duduk menyorok ke apa ke. Please bagi kerjasama. This is for your own safety, your own health dan juga untuk kebaikan semua orang sekali. Last sekali, jangan buat statement, jangan claim benda yang pelik-pelik dan jangan ambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Jual fake mask, fake hand sanitizer. Staf kesihatan tak apa, memang dia ada kesusahan dia sendiri. Yang penting korang jangan tambahkan lagi kesusahan tu kepada diorang. Hasbi Khairuddin, doktor boleh explain sikit apa tu endemik, epidemik dan pandemik? Zai Kuki at Hasbi Khairuddin, dia macam lan man dengan wan. Anyway, macam inilah. Dia ada satu subjek, kita panggil dia epidemiology. Epidemiology ialah study of a disease or health in a certain population. Dalam epidemiology ada endemic, epidemic dan pandemic. Endemic ialah kajian penyakit populasi yang ada di situ. Contohnya macam hujung tahun ataupun awal tahun biasanya akan ramai ada masalah dengan common cough and cold, batuk dan sesama. Biasanya penyakit tu berlaku dalam rate yang lebih kurang kat situ je.
je, dia tak ada jadi tiba-tiba melampau banyak. Yang tiba-tiba jadi melampau banyak 500-600 kes dalam satu tempat, yang itu kita panggil dia epidemik. Yang ketiga ialah pandemik. Epidemik tadi bukan je satu tempat saja, tapi dia ada di banyak countries, banyak negara. Yang itu dah jadi sampai kepada global. Omar Abdul Ghani, hospital private tidak boleh bantu hospital government ke untuk tangani virus ni? Boleh, tak ada masalah. Sukaira Ahmad, hospital kerajaan sahaja yang ada kapasiti untuk menangani COVID-19. Institusi kesihatan swasta berganding bahu dengan institusi kerajaan. Hospital swasta banyak take over kes non-COVID dari hospital kerajaan tanpa bayaran. Yes, betul. Supaya hospital kerajaan boleh fokus untuk menangani COVID-19. Betul. Okey. Thank you Sukaira Ahmad, tolong jawabkan. Iriani Irwan, Assalamualaikum Dr. Rafiq. Saya nak tanya, apa beza bakteria and virus? Dua-dua ialah kuman. Ia ialah makhluk halus yang tak boleh dilihat dengan mata kasar, perlukan mikroskop. Bakteria dan virus. Ni aku buat dua-dua macam ni. Bakteria ada dalam kita punya nature. Dia boleh ada dekat mana-mana saja. Virus kebanyakannya perlukan host untuk dihidup, sama ada binatang ataupun manusia. Less than 1% akan menyebabkan penyakit. Yang lain-lain tak ada masalah. Virus pula mostly akan menyebabkan penyakit. Bakteria perlukan antibiotik untuk nak dilawan. Virus perlukan antiviral. Lain apa lagi ya? Bakteria lebih besar daripada virus. Itu je lah. Nur Fatihah nak request untuk buat video yang membezakan face mask 1 ply, 2 ply, 3 ply dan mask kain atau kulit. Kalau boleh terangkan juga keberkesanan. Nanti kalau ada masa, insyaAllah kita plan satu. Kalau tak, korang tag Dr. Kamal, suruh dia pula yang terangkan. Just kill. Stay safe Dr. Rafiq dan Dr. Kamal. Rindu nak gelak-gelak. Rindu nak dengar gelak-gelak dulu. Okey, dah hilang rindu? Kalau rindu nak dengar gelak-gelak dulu, tengok balik video-video yang lain. Jangan lupa, jangan skip ad. Okay, Nur Adni, Dr. Rafiq, apa beza cara antara negara China dan Korea untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini? Dan cara yang macam mana Malaysia patut contohi? Tak apa, nanti saya akan ceritakan dalam, sebab dia perlukan satu tajuk yang lebih besar. Poinnya yang paling penting ialah kita kena kaji bukan cara sahaja, tapi kita kena secara holistik. Cara orang-orang ataupun rakyat tu berfikir macam mana, climate tu macam mana, sosioekonomi tu macam mana, political issue-nya tu macam mana. So dia ada banyak faktor. Don't find me. Kau punya nama tak ada lain ke? Boleh tak tolong buatkan video pasal hipnosis dan perubatan? Video sketsa, penceritaan, video nyanyian, mungkin nak video penerangan kot pasal hipnosis dan perubatan. Hypnotic therapy memang ada kajian dia. Saya dan wife suka ikut page dekat Facebook ni, Psycho Spiritual Ikram, dan juga nama Facebook dia kejap bukan siakat keli. Psikologi positif versus pseudo psikologi. Dua page tu kami suka baca dan ambil info pada situ. Sedang ceritanya, hipnosis belum lagi dikategorikan sebagai satu rawatan utama, tapi dia ialah rawatan sokongan kepada rawatan utama yang telah diberikan kepada seseorang pesakit. Biasanya dalam kes-kes macam ni, dia bukan kes-kes macam penyakit patah kaki ke apa ke, tak, bukan penyakit tu. Isu-isu yang berkaitan dengan psychosomatic, physical punya masalah yang ada kena-mengena dengan mental punya problem. Macam contoh gastrik, kadang-kadang sebenarnya gastrik punya isu ni ada datang daripada stress punya problem pun ada juga. Contoh-contoh lah yang saya boleh contohkan sebagai psychosomatic. Syarifah Nur Azura Said Nurdin, Assalamualaikum doktor, nak tanya kalau ada kes pesakit COVID-19 di hospital yang aircon jenis centralized, ada tak risiko virus itu akan merebak melalui saluran aircon tu? Kalau virus COVID-19 setakat ni dia bukan airborne transmission, bukan merebak melalui udara. Cuma kesnya dekat hospital ialah ada beberapa prosedur akan secara tak langsung, secara tak sengaja akan di-aerosolizekan. Bermaksud dia akan jadi titisan yang jadi sangat kecil. So dia akan berada di udara lebih lama. Seolah-olahnya macam dia ada dekat udara macam tu saja. Tapi kalau dekat luar, dia ialah daripada titisan-titisan ataupun droplets daripada cakap macam ni. That's why kalau cakap-cakap macam ni, jarak tu kena 1 meter daripada orang depan dan orang belakang. Sebab bila kita cakap, air liur yang kita tu tak adalah sampai pop sampai sana. Melainkan kalau ludah dia lah. Tengah beratur-beratur elok, beratur nak bayar dekat kaunter tu kan, tiba dia pergi sambil-sambil tu. Kalau kau dengar, kau pusing, kau lempang dulu siap-siap. Lagilah kalau dia tak pakai mask apa-apa kan, perangai ludah-ludah macam tu, pengotor macam tu. So jangan buat perangai macam tu. Berbalik pada jenis centralized tadi, kebiasaannya ward isolasi yang memang dihaskan untuk isolate
penyakit-penyakit berjangkit macam contoh COVID-19, TB. Ward ni dalam negative pressure, udara daripada ward tu sendiri dia takkan keluar ke tempat-tempat lain. Udara dari luar yang akan masuk. Kuman yang ada kat dalam tu tak akan mudah tersebar keluar. Bagi saya rasa taklah. Unless kalau ada study, wallah alam, kita pun tak tahu. Sebab COVID-19 ni penyakit yang baru. But anyway, the best thing is ialah you protect yourself dan basuh tangan selalu, makan makanan sihat. Okay, Asmani Ramli. Doktor, saya tertanya-tanya apa rawatan yang diorang bagi kepada pasien yang dah sembuh COVID-19 ni. Pasien yang dah sembuh, dia tak bagi rawatan apa-apa bro. Dia bagi balik je. Pasien yang sakit, dia ada bagi rawatan dia tentu. Tak ada rawatan yang spesifik, tak ada lagi ubat spesifik untuk COVID-19. Apa yang dia boleh bagi ialah supportive treatment. Kalau ada susah pernafasan, dia bagi ada mesin ventilator. Oh, ada reply. Baca kat somewhere COVID-19 dia tak ada rawatan, cuma diorang bantu pasien yang positif. Kalau masalah pernafasan dia, ni ada. Thank you Syazwani Yahya. Azrakun Ians kot. Saya sakit tekak, batuk-batuk sesama 3 serangkai. Tapi tiada kontak dengan mana-mana yang terlibat dengan COVID-19. Tapi parents saya risau sangat-sangat sampai mahu saya pergi ke klinik. Saya faham keadaan para doktor dan saya selalu mengikuti perkembangan COVID-19 dekat Telegram MKN dek, Majlis Keselamatan Negara. Saya amat memahami keadaan sekarang dan saya kuarantin di rumah. Cuma bila parents terlampau risau bila lihat saya batuk sebegitu, saya pula rasa sebersalah dan agak tertekan. Okey, kepada parents, mungkin boleh tengok kot video yang Azrakun tengok ni. Saya ada terangkan kriteria untuk membolehkan anda disaring di klinik kesihatan ataupun fasiliti hospital kerajaan. Andai kata kalau tak ada kriteria-kriteria yang disebutkan, boleh je pergi swasta tapi kena bayar sikit lah. Kalau tak, kuarantin saja dekat rumah. Makan sihat, stay at home, jangan stres, regular exercise. Sebabnya nanti kalau pergi ke klinik kerajaan atau hospital takut menunggu lama. Yang kedua, kriteria anda tidak dikategorikan sebagai perlu disaring, nak kena balik lagi sekali, dah jadi lagi stres lagi tambah. So ada baiknya kuarantin. Tapi andai kata kalau keadaan makin teruk, makin tak membantu apa-apa, pergi je lah, tak ada masalah, okey je. Belacan tonggeng, amboi. Doktor, saya ada PM doktor di Insta, tolong reply. Ada ke? Ada belacan tak bau pula kat sana, tak nampak pula tonggeng-tonggeng ni. Tak apa, nanti saya akan tengok kan. Thank you bagi remind. Saya jarang lah sebab social media ni. Harap-harap sihat, selamat semuanya. Alia Khairiah, doktor nak tanya, kenapa kena basuh tangan dengan sabun? Means ada apa dalam sabun tu yang membuat virus tu hilang dari tangan? Maaf kalau ayat tak betul sangat. Ni ada 3 replies. Muhammad Izzat, panjang. Ni mesti dia dah ceritakan ni. Macam tu lah yang dia cakap tu. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana lagi dah. Betul lah secara tu Alia Khairiah dah faham dah. Faham. Terima kasih. Nantilah saya carikan video dia untuk nak memudah fahamkan. Untuk nak cerita macam ni agak susah sikit. Dia kena ada video untuk visualize, baru boleh nampak apa maksud dia tu sendiri. Muhammad Afiq Suhail Amir Hamzah, Dr. Afiq, panas tak baju antivirus yang para petugas hospital pakai? Panas babe, kau tengok pun panas. Spesifik PPE untuk handle COVID-19 ni, dia ada beberapa layer. Bukan pakaian tu saja, boot dia lagi, glove lagi, face shield lagi, cover head tu ada lagi, banyak cover babe. Basah lencun. So boleh bayangkan lah, memang panas lah. Dah kena pakai tebal macam tu, kena pakai banyak lapis lagi. Duduk kat tengah panas, aircon pun mungkin ada, mungkin tak ada. Mau kau nak kencing pun payah. Okay, alright, itu sajalah komen-komen yang sempat saya baca. Thank you kepada semua yang komen. Thank you kepada semua yang bertanya. Apa yang saya harapkan, apa yang saya kongsikan hari ini, something yang baik lah untuk semua. Jangan lupa pesanan saya tadi, boleh tolong sharekan medium apa yang kita boleh guna untuk supaya kita boleh buat video reaction dengan Dr. Kamal sama-sama. Okay, alright, itu saja. Terima kasih korang yang sentiasa setia dan bersama Medik Viral daripada awal sehinggalah seterusnya. Dan jangan lupa untuk like video ni dan share kepada kawan-kawan yang lain. Dan jangan lupa juga stay at home, stay strong, be safe. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah SWT. Okey, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.